Assalamualaikum, saya Muhammad Haikal bin Abdul Aziz. Nombor matrik C20A1070 ingin membentangkan kajian saya untuk subjek metodologi yang bertajuk Keberkesanan Pendedahan Siri Animasi dalam Pendidikan Kanak-kanak. Yang pertama adalah pengenalan. Animasi boleh didefinisikan sebagai grafik atau gambar yang bergerak lalu membentuk sebuah cerita. Pengenalan animasi kepada masyarakat telah diterima dengan baik, termasuklah dalam sistem pendidikan di sekolah. Kajian ini ingin menunjukkan bagaimana animasi sangat penting dan boleh memberi nilai dalam mendidik kanak-kanak. Seperti yang diketahui, animasi merupakan salah satu elemen dalam multimedia yang sangat penting. Penggunaan animasi merangkumi pelbagai aspek dari segi sektor industri, perfilman, periklanan termasuklah pendidikan. Sifat kanak-kanak yang diketahui umum adalah sangat suka akan benda yang ceria, menarik perhatian dan warna-warni. Oleh itu, animasi merupakan salah satu media yang mempunyai kesemua perkara tersebut. Pendidikan yang berasaskan animasi turut berguna dalam memupuk nilai suka belajar dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Untuk pernyataan masalah yang ingin dinyatakan adalah pendidikan atau pembelajaran yang kurang menyeronokkan akan memberi kesan kepada pelajar. Contoh kajian yang dibuat oleh Nur Hayati Jihad. Penyampaian guru ketika mengajar di dalam kelas kadang-kadang membosankan pelajar dan kurang menarik minat pelajar. Seterusnya adalah objektif kajian. Berdasarkan pernyataan masalah itu tadi, objektif kajian dapat dibuat dengan: pertama, mengenal pasti cara kanak-kanak mempelajari melalui siri animasi. Kedua, menganalisis keberkesanan pendedahan siri animasi dalam pendidikan kanak-kanak. Kepentingan kajian. Banyak kepentingan siri animasi kepada pendidikan yang telah dikaji. Antaranya dari segi kepentingan kepada sistem pendidikan. Sebagai contohnya, untuk subjek yang mencabar seperti sains boleh diajar menggunakan video animasi. Justeru dapat membantu para pelajar untuk lebih memahami dengan sesuatu topik. Kepentingan kedua adalah kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang sedang membesar perlu dididik. Dengan adanya pengajaran dalam animasi boleh membantu mereka seperti mengenali ABC. Seterusnya kita akan masuk ke bab 2 iaitu kajian literatur. Berdasarkan kajian lepas, animasi merupakan satu proses dalam memberikan pergerakan ataupun nyawa kepada sesuatu karakter ataupun objek. Definisi animasi ialah imej yang dimanipulasikan secara frame by frame dan apabila digerakkan secara pantas akan menghasilkan pergerakan ilusi. Kaitan antara animasi dengan pendidikan kanak-kanak boleh dikaitkan dengan penghasilan animasi Upin Ipin. Upin dan Ipin merupakan siri animasi yang menceritakan kisah sepasang kembar 5 tahun yang menjalani kehidupan mereka sehari dengan penuh aktiviti menarik dan pengembaraan yang mendebarkan. Menurut Mazharul Hasan, disebabkan latar dan tempat dan masa yang sesuai dengan kanak-kanak, maka siri animasi ini amat sesuai digunakan sebagai bahan bantu mengajar kerana banyak menerapkan unsur pendidikan yang baik. Seterusnya bab 3, iaitu metodologi. Kajian yang dilakukan ini menggunakan dua kaedah, iaitu pertama kaedah primer dan kedua kaedah sekunder. Kaedah primer melibatkan kaedah kuantitatif iaitu melalui borang soal selidik dan temu bual. Seterusnya kaedah kualitatif yang menggunakan cara perhatian. Bagi kaedah sekunder pula, maklumat kajian telah diambil dari sumber internet untuk mengukuhkan lagi kajian ini. Seterusnya adalah instrumen. Instrumen ialah proses menyediakan alat pengumpulan data menerusi konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi, pandangan dan keterangan latar belakang. Untuk instrumen kajian, borang soal selidik yang mempunyai soalan berkenaan kajian telah digunakan. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kehadiran teknologi yang kian berkembang kini memudahkan aktiviti pembelajaran dilakukan. Banyak cara yang dilakukan oleh pengajar untuk menjadikan animasi sebagai satu medium penyebaran ilmu. Jelaslah pendedahan siri animasi kepada kanak-kanak dalam pendidikan sangat berkesan serta banyak memberikan manfaat kepada mereka dan negara untuk masa akan datang.